Assalamualaikum. Okey, murid-murid tahun 2. Sekarang kita nak belajar sains tahun 2. Okey. Teks. Tengok buku teks awak muka surat 51. Okey, muka surat 51 buku teks awak ya. Okey, hari tu kita dah belajar kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada kita, manusia dan haiwan. Kita dah tahu dah tumbuhan tu penting kepada haiwan sebab dia jadi tempat tinggal haiwan tu. Lepas tu dia adalah sumber udara untuk haiwan dan manusia. Dia boleh jadi ubat untuk manusia dan haiwan. Dia juga adalah sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Selain itu tumbuhan juga dia mengeluarkan oksigen untuk manusia dan haiwan bernafas. Okey, sekarang kita nak tengok apakah dia keperluan asas biji benih bercambah. Tahun 1 dulu mesti awak pernah tanam biji benih tauge tu kan? Apa yang biji benih tu perlukan untuk dia bercambah ataupun untuk dia hidup? Tengok budak lelaki ni. Bilalah biji benih ni nak bercambah? Biji benih tu cakap, saya ialah biji benih. Saya hanya akan bercambah apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Saya perlukan air, udara untuk bercambah. Saya juga perlukan suhu yang sesuai. Saya lebih selesa diletakkan di sini. Beberapa hari kemudian, saya mula bercambah. Jadi dekat sini dia beritahu biji benih memerlukan keperluan asas biji benih ialah apa? Okey. Air, udara dan suhu yang sesuai. Air, udara dan suhu yang sesuai. Dia tak perlukan lagi cahaya matahari. Dia masih belum perlukan lagi cahaya matahari. Dia hanya perlukan air, udara dan suhu. Suhu tu maksudnya apa? Tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Okey, tengok pula muka surat seterusnya. Sebelum tu cikgu nak awak tengok buku aktiviti. Okey, jadi buku aktiviti ni Nisa ingin menanam biji benih. Biji benih pokok bunga matahari. Bantu Nisa mewarnakan keperluan asas untuk biji benih ni bercambah. Okey, jadi apa dia keperluan asas dia? Ada 3 je tadi dia sebut. Yang pertama apa? Air. Biji benih tu perlukan air. Alright, kita warnakan. Kita pilih warna hijau. Okey. Biji benih tu perlukan air. Awak pun warnakan. Okey. Lagi apa? Udara dan suhu yang sesuai. Dia perlukan tak cahaya matahari? Belum. Dia masih belum memerlukan cahaya matahari. Bila dia dah besar, dah jadi pokok, baru dia perlukan cahaya matahari. Untuk biji benih, dia hanya perlukan 3 je. Air, suhu yang sesuai dan udara. Okey, jadi sekarang tengok ni. Di manakah tempat yang sesuai? Amir telah merendam biji benih jagung di dalam air selama sehari. Kemudian dia meletakkan biji benih tersebut seperti dalam gambar rajah. Kita tengok ya. Okey. Dia memerhatikan perubahan biji benih selepas seminggu. Okey. Bekas A dia letak dalam peti ais. Dia letak kapas dan dia letak biji benih. Macam awak tanam tauge sebelum ni, kan cuma gunakan kapas. Kapas tu ada kapas basah, ada air dan letakkan biji benih. Nanti biji benih tu bercambah. Tapi bekas A ni dia letak dalam peti ais. Bekas B pula dia gunakan kapas yang kering. Maksudnya tiada air. Kapas tu kering, tak ada air dan dia letak di luar. Okey, bekas C dia gunakan kapas basah. Dan D pun kapas basah. Maksudnya C dan D ni ada air. Okey, tetapi bekas D dia balut dengan plastik, dibungkus. Bila dia balut plastik, tak ada apa. Pandai, maksudnya tiada udara. Bekas biji benih D tu tak ada udara sebab dia telah dibalut dengan plastik. Okey. Jadi yang ni apa? Yang ni bila dia masuk dalam peti ais, maksudnya suhu dia sesuai ke tidak? Ya, bagus. Suhu tidak sesuai. Okey.
Yang ni pula dia gunakan kapas kering. Bila dia guna kapas kering, maksudnya tiada apa kat situ? Ya, pandai. Tiada air. Okey, untuk C pula, dia gunakan kapas basah. Maksudnya di situ ada air. Dua-dua ada air. Okey, suhu dia pun sesuai sebab dia letak dekat luar. Tapi apa yang tak ada? Okey, kapas C ada air, ada udara, semua ada. Okey, kapas D, dia balut dengan plastik, tiada apa? Tiada udara. Pandailah awak ni. Jadi, awak rasa biji benih di bekas yang mana yang akan hidup selepas seminggu? Pandai. Mestilah biji benih C. Sebab apa? Sebab biji benih C dia ada air. Kapas dibasahkan. Maksudnya dia ada air. Dia ada udara sebab dia tak balut dengan plastik. Dan dia letakkan dekat atas meja di luar dengan suhu yang sesuai. Jadi dia ada air, udara dan suhu yang sesuai. Maka dia akan bercambah ataupun bertumbuh. Tapi kapas A tidak boleh bertumbuh sebab dia diletakkan dalam peti ais. Suhu dia tak sesuai, terlalu sejuk. Kapas B pula kering, tiada air. Kapasnya kering. Okey, untuk biji benih bekas D pula, dia dah ada air, dah elok, dah letak dekat suhu yang sesuai. Tapi dia balut pula dengan plastik. Maksudnya biji benih tu tak ada udara. Bila tak ada udara, dia tak boleh bercambah. Okey, jadi mari tengok sini. Perhatikan gambar, jawab soalan. Okey, biji benih A bercambah kerana tidak mendapat, bercambah tak biji benih A ni? Tak kan? Tidak tulis tidak bercambah kerana tidak mendapat, tak dapat apa ni tadi ni? Dia letak dalam peti ais, tidak mendapat suhu yang sesuai. Awak salinlah macam saya buat ni. Okey. Nombor 2 pula. Biji benih B bercambah atau tidak kerana tidak mendapat apa? B ni. B tidak. Pandai, tidak bercambah kerana tidak mendapat apa? Tak ada. Kapas dia kering, maksudnya tiada air. Tidak mendapat air. Okey, untuk soalan nombor 3. Biji benih D. Cuba baca. Bercambah atau tidak? Tidak juga kerana tidak mendapat apa? Dia bungkuskan dengan plastik, tidak mendapat udara. Pandai. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Biji benih C. Ya, biji benih C bercambah. Kerana mendapat apa? Kenapa biji benih C tu boleh bercambah? Kerana dia mendapat air, udara dan betul, suhu yang sesuai. Pandailah kamu ni. Okey, jadi keperluan asas biji benih untuk bercambah ada 3. Air, udara dan suhu yang sesuai. Bila dia dah besar, dah jadi pokok, barulah diperlukan cahaya matahari. Okey, sekarang kita tengok balik semula. Dekat buku teks awak tu. Okey, tumbesaran. Tadi kita dah cambahkan biji benih tu. Sekarang kita nak tengok tumbesaran biji benih tu. Tumbesaran tumbuh-tumbuhan mengalami perubahan semasa tumbesaran. Apakah perubahan yang kamu dapat lihat pada tumbesaran pokok jagung ini? Tengok pokok jagung tu. Apa yang awak dapat lihat? Okey, bila pokok jagung tu daripada kecil, dia bercambah, jadi makin besar, apa yang akan bertambah? Okey, bagus. Bilangan daun dia bertambah. Sekejap ya, cikgu tukar colour. Okey, bilangan daun dia bertambah, saiz daun dia bertambah dan lilitan batang dia pun bertambah. Pokok ini juga akan jadi semakin tinggi. Okey, jadi apa perubahan dia? Awak boleh tulis kat sini. Bilangan daun, saiz daun dan lilitan batang, hari ke hari dia semakin bertambah dan semakin besar. Tinggi pokok juga semakin bertambah. Okey, jadi ingat ni semasa tumbesaran, tumbuh-tumbuhan akan mengalami pertambahan bilangan daun, saiz
daun dan ketinggian pokok, juga lilitan batang. Jadi apa yang cikgu nak awak buat sekarang? Cikgu nak awak tanam pokok kacang hijau ni. Cikgu tahu awak dah buat dulu dah masa darjah 1. Tapi sekarang cikgu nak awak tanam macam dalam aktiviti seperti ni. Gunakan tanah. Okey, masukkan dalam cawan plastik. Yang cikgu nak awak rekodkan adalah setiap 3 hari awak rekodkan ni dia punya perubahan tumbesaran dia. Okey, jadi pastikan tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan bilangan daun, saiz daun, ketinggian dan lilitan batang. Okey, awak rekodkan macam ni macam ni dalam bentuk jadual. Okey, ataupun kalau tak pun awak rekodkan macam ni juga lagi jelas. Okey. Nanti kamu boleh ambil gambar atau video dan hantar kepada saya. Okey, hantar dalam Google Classroom tau. Okey, ini tak boleh siap sehari lah sebab dia perlu tunggu pokok tu tumbuh kan. Okey, jadi apakah urutan tumbesaran dia? Pokok akan tumbuh daripada apa? Dia akan bermula daripada biji benih. Lepas tu biji benih tu akan bercambah. Okey, lepas tu jadi anak pokok. Lepas jadi anak pokok, pokok berbunga. Barulah pokok tu berbuah. Macam ni Yang pertama biji benih. Lepas tu biji benih tu bercambah. Jadi anak pokok. Pokok berbunga dan akhirnya pokok berbuah. Lepas tu pokok tu keluar balik semula biji benih. Itulah urutan dia. Alright. Okey, kita tengok sekarang video pencambahan biji benih. Okey, awak kena ingat biji benih akan bercambah jika ada 3 keperluan asasnya iaitu air, udara dan suhu yang sesuai. Jika ketiga-tiga ni tidak mencukupi, biji benih tu takkan bercambah dengan baik. Maksudnya tak sihat lah. Okay, bila dia bercambah, apa yang akan berubah? Yang berubah adalah bilangan daun dia akan bertambah. Banyak, makin lama makin banyak daun. Lepas tu saiz daun dia pun semakin besar. Lilitan batangnya pun semakin besar. Dan tinggi dia pun semakin lama semakin tinggi sehingga menjadi anak pokok. Okey, kita tengok video ni awak nampak pokok tu semakin bercambah dan semakin tinggi. Ini video ni dia lajukan. Sebenarnya video ni berhari-hari. Okey, dia semakin tinggi, lilitan batang dia semakin besar. Nampak daun dia, bilangan daun dia semakin banyak. Daripada 1 jadi 6. Dan daun dia juga semakin besar. Okey, dan dia juga akan tumbuh akar sikit kat bawah. Hebat tak biji benih ni? Jadi cikgu nak awak cambahkan biji benih kacang hijau tadi. Okey, itu saja. Jadi kamu buat projek tu, awak tanam biji benih seperti dalam buku teks tu dan rekodkan pertumbuhan dia, percambahan dia. Okey? Nanti apa-apa boleh tanya cikgu dalam Telegram. Bye.